minta Yang Berhormat Bera berucap. 15 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah di atas titah baginda di istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Baginda telah menzahirkan keprihatinan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, khususnya mengenai kos sara hidup akibat tekanan ekonomi pasca pandemik COVID-19 dan kesan krisis geopolitik dunia. Ia perlu diberikan perhatian yang serius oleh semua pihak. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan dan menjunjung kasih di atas pengiktirafan oleh Yang di-Pertuan Agong terhadap kerajaan yang saya terajui pada penggal yang lalu. Pengiktirafan ini memberi 1000 makna kepada diri saya dan juga seluruh jemaah menteri sebelum ini yang bertungkus lumus memulihkan negara, memulihkan ekonomi negara daripada pandemik COVID-19 serta memacu kembali pertumbuhan ekonomi dan momentumnya berterusan sehingga ke hari ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun di atas perlantikan sebagai Perdana Menteri ke-10. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat serta kedua-dua timbalan Yang di-Pertua di atas pemilihan sebagai Yang di-Pertua dan timbalan Yang di-Pertua baru-baru ini. Sebelum saya membahaskan lebih lanjut, saya juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota pentadbiran, kaki tangan awam, ahli-ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara serta seluruh keluarga Malaysia di atas kerjasama dan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada saya sepanjang menerajui pentadbiran negara sebagai Perdana Menteri ke-9. Yang Berhormat Bera. Sikit saja. Saya nak ambil kesempatan ini untuk juga merakamkan ucapan penghargaan kepada Yang Berhormat kerana sebagai seorang ahli parti DAP ketika kita menjadi pembangkang, kita menghargai jasa Yang Berhormat yang telah memberi peruntukan kepada kami untuk dilaksanakan di kawasan kami juga. Nombor satu, ini adalah sesuatu yang perlu dirakamkan di Dewan Yang Mulia ini. Kedua, ketika pentadbiran Yang Berhormat juga tidak berlaku apa-apa perkara seperti membalas dendam dan sebagainya. Ini adalah dua perkara yang perlu saya nyatakan, bukan seperti Yang Berhormat Pagoh yang telah membuat pendawaan berbalas dendam terhadap Yang Berhormat Muar dan Yang Berhormat Bagan. Ketika pentadbiran Yang Berhormat, perkara ini tidak berlaku. Saya ucapkan terima kasih Yang Berhormat. Mike. Terima kasih Yang Berhormat Dilutung di atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga saya kepada pengundi saya di Bera yang memberikan kemenangan yang agak bergaya kepada saya. Tuan Yang Dipertua, Bank Negara telah mengumumkan ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun apabila berkembang pantas 8.7% pada tahun lalu, iaitu pencapaian yang terbaik di rantau Asia Tenggara. Semua sektor telah mencatatkan pertumbuhan, kecuali sektor pertanian yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebanyak 0.1%.
Kerajaan perlu memberikan perhatian kepada sektor ini kerana ia memberikan implikasi yang besar kepada kos sara hidup. Prestasi perdagangan Malaysia pada tahun 2022 melebihi 2 trilion dan ia adalah pertumbuhan terpantas sejak tahun 1994. Semua ini kerana dasar-dasar yang dilaksanakan telah berjaya memacu kembali sektor perniagaan dan meyakinkan pelabur untuk terus melabur ke negara kita. Bagaimanapun soal kos sara hidup masih menjadi isu utama yang perlu diberikan perhatian yang serius oleh Dewan Yang Mulia ini dan pihak kerajaan. Harga barang terus meningkat, malah jika dulu harga saja yang naik, tetapi kini ada barang yang terus tidak ada di pasaran. Menurut kajian yang dilaksanakan oleh Pusat Penyelidikan Undian UCSI, hampir 9 daripada 10 rakyat Malaysia bimbang tentang kos sara hidup. Justru rakyat mahu tahu dengan jelas apakah dasar jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan peningkatan kos sara hidup dapat dibendung. Tuan Yang Dipertua, Lembaga Tabung Haji ataupun LTH telah menganggarkan peningkatan kos haji daripada 25,540 pada tahun 2022 kepada RM31,870 pada tahun ini. Antara faktor utama kenaikan kos haji adalah inflasi, berikutan impak ekonomi global seperti perang Rusia-Ukraine, kenaikan harga minyak, isu logistik pasca COVID-19, percukaian dan banyak lagi. Dengan mengandaikan pengekalan aturan bayaran haji 2022 untuk tahun ini iaitu RM10,980 bagi kumpulan B40 dan RM12,980 bagi kumpulan M40. Tanggungan tabung haji bakal meningkat masing-masing kepada RM20,890 dan RM18,720. Tabung haji terpaksa menanggung subsidi yang tinggi. Dengan pembinaan pusat-pusat penginapan yang baru di Mekah dan Madinah, kos haji dijangka akan terus meningkat di masa-masa akan datang. Yang membimbangkan kita adalah mungkin satu hari nanti golongan B40 termasuk juga M40 mungkin sudah tidak mampu untuk menunaikan haji. Justru itu, saya ingin mencadangkan di sini supaya tabung haji mengkaji semula tempoh masa berada di Tanah Suci. Kerana jangka masa yang panjang tentu saja akan menyebabkan kos yang tinggi. Hari ini, jangka masa sehingga 40 hari bagi yang mengikuti jemaah haji melalui tabung haji. Oleh itu saya mencadangkan pilihan. 4 pilihan kepada jemaah haji untuk menunaikan haji, iaitu 4 pakej yang berbeza, iaitu 14 hari, 21 hari, 30 hari dan seperti sekarang 40 hari. Jadi jemaah haji boleh membuat pilihan mereka. After all, dengan izin lebih-lebih lagi, rukun haji boleh dibuat dalam masa 4 hari sahaja. Kalau 14 hari ada masa lagi untuk ziarah ke Madinah, mengerjakan umrah dan sebagainya. Jika ianya dapat disingkatkan, saya percaya ramai yang mampu untuk mengerjakan haji kerana kos mengerjakan haji akan bertambah kurang daripada sekarang. Kalau 14 hari mungkin 1/3 saja daripada kos yang ada pada hari ini. Jadi B40 lebih mudah untuk pergi. Walaupun seperti saya katakan,
pilihan adalah kepada jemaah sendiri untuk menentukan 14 ataupun 40. Jadi saya percaya kalau ini dapat dilakukan, lebih ramai yang akan menunaikan haji kerana ramai yang terikat dengan kerja, yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, yang bekerja di sektor swasta terpaksa mengambil cuti lebih daripada 40 hari, ataupun yang menjalankan perniagaan, peniaga-peniaga mikro dan sebagainya, terpaksa meninggalkan perniagaan selama lebih 40 hari. Ianya menyusahkan mereka, menjejaskan pendapatan mereka, dan kalau ada pilihan 4 pilihan ini, mereka boleh membuat pemilihan sesuai dengan pekerjaan mereka. Dana bantuan kewangan haji datang sepenuhnya dari keuntungan pelaburan haji yang dijana oleh LTH. Keseimbangan tabung dan haji penting kerana ia memberi kesan langsung kepada bantuan kewangan haji terhadap kadar agihan keuntungan setiap bulan. Saya juga mohon mencadangkan supaya kerajaan mempertimbangkan Akta Tabung Haji 1995 supaya digaji dan dipinda semula untuk menambahbaikkan kerana sudah terlalu lama dan tidak relevan. Sebagai contoh, tiada peruntukan untuk patuh syariah dan takbir urus diwartakan dalam Akta Tabung Haji yang sedia ada, walaupun tabung haji sebagai asasnya perlu patuh syariah. Penambahbaikan perlu dari segi takbir urus, pemantauan dan kawal selia bagi memastikan dana sebanyak 88 bilion dapat diuruskan dengan sempurna. Tuan Yang Pertua, golongan penoreh getah di kampung-kampung pada masa kini terjejas teruk akibat kejatuhan harga komoditi ini. Difahamkan harga di sekitar RM2.50, tetapi di kampung-kampung RM2.40, RM2.30 dan sebagainya. Sudah sampai masanya pihak kerajaan mempertimbangkan supaya harga lantai getah dinaikkan daripada RM2.50 kini kepada RM3.50 sekilo, seperti yang dipohon oleh Persatuan Pekebun Kecil Getah. Langkah ini saya yakin mampu mengurangkan beban yang terpaksa ditanggung oleh kira-kira 320,000 pekebun kecil getah di seluruh negara disebabkan kenaikan kos sara hidup. Tuan Yang Pertua, kerajaan terdahulu telah memperkenalkan penggunaan getah beku yang dicampuri bitumen atau dikenali sebagai bitumen terubah suai getah bekuan bagi kegunaan menurap jalan kampung di seluruh negara yang telah pun dilaksanakan pada tahun 2017. Ya. Kami Malah, ya, sekejap. boleh. Saya ada 2 minit sekejap. Setengah minit. Saya dah habis, saya beri sepenuh masa kepada malah sebanyak 100 juta telah diperuntukkan dalam belanjawan 2019 untuk pembangunan teknologi CMB dan 59 lokasi telah mendapat manfaat dengan pembinaan turapan jalan Kap Lam Modified CMA melibatkan jalan sepanjang 202.68 km. Saya difahamkan hanya 0.08% daripada jumlah semasa pengeluaran getah negara digunakan dalam penurapan jalan menggunakan teknologi CMB pada 2019. Jadi soalan saya, apakah status pelaksanaan program ini dan kesan kepada pendapatan kebun kecil? Saya ada 1 minit lagi. Saya terus kepada saya terus kepada yang terakhir ni. Tak bagi. Kalau tambah masa saya bagi. Mungkin sampai lunch time saya bagi. Baru-baru ini sebuah pertubuhan, iaitu Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia PWRN telah bertemu saya. Mereka memaklumkan pada hari ini ramai pekerja yang masih terdesak untuk meneruskan penghidupan. Ada yang baru mendapat
pekerjaan, masih bertatih untuk meneruskan hidup. Ada yang masih menganggur tetapi mempunyai KWSP. Ada di antaranya yang telah muflis kerana tidak mampu untuk membayar hutang. Walaupun KWSP adalah untuk simpanan hari tua, apakah maknanya memasuki hari tua dalam keadaan yang muflis sebagai contoh? Dan keperluannya yang mendesak adalah hari ini, bukan apabila sampai kepada tempoh hari tua. Oleh itu, saya bersama-sama dengan Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia bersama dengan rakan-rakan yang lain termasuk ARAU yang saya dengar ucapannya membangkitkan isu ini supaya kerajaan mempertimbangkan, kita tidak mendesak, kita tidak paksa, supaya mempertimbangkan permohonan golongan yang memerlukan pengeluaran KWSP ini. Sila Gulong. Pengeluaran bersasar jika dibenarkan syaratnya ditentukan oleh kerajaan. Sebelum ni kita telah pun membenarkan 4 pengeluaran KWSP. Ini penutup ni. Iaitu Air Lestari, Air Sinar, Air Citra, pengeluaran khas KWSP berjumlah 145 bilion yang melibatkan 1.8 juta pencarung sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Yang terkesan besar mungkin KWSP itu sendiri. Kerana KWSP menggunakan pelaburan ataupun simpanan daripada pencarum untuk menjalankan perniagaan mereka. Dengan pengeluaran ini mungkin mengurangkan ruang untuk mereka berniaga. Tetapi saya percaya pengeluaran ini hanya melibatkan jumlah kecil daripada keseluruhan aset dan di bawah pengurusan KWSP yang kini sudah mencecah hampir 1 trilion ringgit. Jadi kesannya tidak besar kepada KWSP kalau ada pengeluaran seterusnya. Tuan Ketua, saya tahu Tuan Ketua dah pandang saya. Ya. Arau duduk Bukan lah, Perdana Arau. Menteri. Tak cukup masa. Ya, Masa bukan lagi Perdana tunggu. Menteri. Yang berhormat, saya nak beritahu masa ucapan tentang Saya tak- harga lantai dan juga Yang KWSP. berhormat Arau, yang sila sokong duduk. semua kami PN. UMNO dengan DAP tak sokong. Sekarang saya jemput yang berhormat Bera untuk gulung. Tapi jangan tarik ni. Yang maksud Ponti, saya Ponti. Tapi main Yang bintang ni tak berhormat bagus. Arau, sila Dengan duduk. DAP tak apa. Dengan saya tak boleh buat macam tu. Sila duduk, Tak Arau. fair. Arau terkeliru tu. Sebab waktu Datuk Seri Salim daripada Jempol menjadi pengusiri Kedah, inilah antara yang dibangkitkan, iaitu harga lantai RM3.50. Walaupun kita kata kita masih mempertimbangkan perkara. Di mana UMNO lagi sudah kena Mana ada geng UMNO tepuk meja? Tak ada. Kami yang tepuk meja. Hari DAP pun tak sokong. Yang ini- berhormat hanya dapat sokongan kami. Hari ini ahli parlimen yang masih lagi naik Presiden UMNO cakap, dengar tu Arau, dengar tu Arau. Umdap. Tuan Ketua, saya faham, saya aku dengan Yang di-Pertua. InsyaAllah banyak lagi yang saya nak bangkitkan, saya bawa di dalam waktu ucapan perbahasan bajet nanti. Terima kasih. Saya harap apa yang dicadangkan dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya oleh kerajaan. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Steady, Bara.